Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. وزدنا علما يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi pada malam ini untuk sama-sama kita hadir ke tempat yang penuh dengan keberkatan ini. Dan insya-Allah dalam kesempatan yang ada ni kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan babul taharah, berkenaan dengan taharah, bersuci. Jadi sebelum ni kita bincang berkenaan dengan babul awani, iaitu bekas yang kita boleh guna untuk kada air dan air itu digunakan untuk bersuci. Jadi habis dah bab tu. Dan insya-Allah malam ni kita masuk bab baru, iaitu bab izalatun najasah wa bayaniha. Babu izalatin najasah. Bab menghilangkan najis. Menghilang najis, jatuhkan. Bab menghilangkan najis. Jadi di bawah bab menghilangkan najis ini kita nak bincang dua perkara utama, iaitu yang pertama menjelaskan jenis-jenis najis yang wajib dihilangkan. Menjelaskan jenis-jenis najis yang wajib dihilangkan daripada tubuh kita ataupun tempat kita untuk semaya lah, untuk beribadat. Dan yang kedua bentuk, kaifiyat, cara nak menghilangkan najis dan membersihkan tempat najis, membersihkan tempat yang terkena najis. Itu. Jadi di bawah bab ini ada beberapa perkara lah. Ada beberapa perkara yang dibincangkan. Jadi mula-mula sekali bab yang pertama sekali di bawah, tajuk yang pertama sekali di bawah bab izalatun najasah ini ialah tentang kenajisan arak. Kenajisan arak. Air arak tu. Air arak tu najis ke tidak? Kalau kena pakaian, kalau kena tubuh kita, kena bersih ke tidak? Adakah sama air arak tu dengan air mineral? Air Pepsi, air Milo Kalau kena air Milo boleh pergi semaya. Baju kita, tubuh badan kita. Kalau kena arak, sah ke tidak semaya? Jadi nak bincang lah. Arak ni najis ke tidak? Arak ni najis ke tidak? Jadi arak ni semua orang tahu, iaitu minuman yang diperbuat daripada perahan sesuatu lah. Perahan anggur ke, daripada kurma ke, kalau hak tradisional dulu. Lah ni mungkin banyak dah bahan-bahan yang boleh digunakan untuk buat arak. Jadi bila minum arak, dia mabuk. Dia menghilangkan kewarasan akal. Tak khabar. Jadi arak tu sendiri dah minum arak tak boleh. Minum arak ni haram. Minum arak. Kalau kita ambil minum itu haram. Jadi arak tu sendiri haram ke tidak? Arak tu sendiri najis ke tidak? Arak tu sendiri najis ke tidak? Seperti kita kata memakan bangkai. Bangkai ni binatang hak mapuh tepi jalan, lembu mapuh, ada tepuh demo tak ada sembelih ke apa, kita makan daging dia. Kita makan daging dia. Jadi boleh ke tidak makan? Hukumnya haram. Dia daging tu sendiri najis ke tidak? Najis. Najis mengikut setengah ulama. Jadi sini nak bincang hak tu jugalah Arak tu dah minum dia haram. Jadi arak tu sendiri najis ke tidak? Najis ke tidak? Kalau kita tengok lah ni kalau kita tak tahulah, muka kita tak terlibat orang kafir bukan setakat minum. Bahkan dia guna untuk masak wine ke apa tu. Dia guna untuk masak, meluahlah penggunaan arak ni dalam kehidupan mereka.
Jadi najis ke tidak arak. Tu nak bincang. Jadi Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar buat marisa hadis. Buat marisa hadis untuk bincang pasal ni. Iaitu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tutakhadhu khallan qala la akhrajahu Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang bolehkah arak dijadikan cuka. Tak ada iyang tu. Jadi ada orang tanya Nabi, boleh ke arak tu dijadikan cuka? Jadi arak ni kalau nak kira kita boleh proses lagi. Boleh proses lagi daripada arak jadi cuka. Jadi cuka. Jadi kalau cuka tu tak ada dah lah memabukkan. Jadi bagi dia jawab tidak boleh. Tidak boleh. Jadi itu ringkas hadis dia. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak bincang berkenaan dengan hadis ni. Yang pertama, siapakah sahabat yang menanyakan soalan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa hok tanya soalan ni? Siapa hok tanya soalan ni? Dia lagu mana? Latar belakang ataupun cerita yang menyebabkan dia pergi tanya Nabi tentang arak tu boleh ke tidak tukar jadi cuka? Boleh ke tidak tukar dijadikan cuka? Jadi orang yang menanyakan soalan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Talhah. Abu Talhah ni seorang sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada Madinah, orang Ansar. Jadi dia ni salah seorang sahabat yang terkenal jugalah, terkenal. Dia ada satu kisah, satu cerita berkenaan dengan dia, iaitu kisah dia masuk Islam lah, cerita dia masuk Islam, lagu mana boleh masuk Islam. Jadi ceritanya ada seorang sahabiah ni. Ada seorang sahabiah ni nama dia Ummu Sulaim. Dia ni mak kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi hak sahih tu. Inilah Anas bin Malik ni, kita baca hadis dia ni. Jadi mak dia Anas bin Malik tu nama dia Ummu Sulaim. Mak dia ketika tu telah kematian suami. Jadi ayah pada Anas bin Malik ni telah meninggal dunia ketika tu. Jadi Malik itu Anas bin Malik. Malik tu meninggal dunia. Jadi Abu Talhah ni daripada Madinah, dia pergi ke Mekah Dia pergi ke Mekah nak masuk Mina. Mak kepada Anas bin Malik, Ummu Sulaim nak masuk Mina sebab kematian suami, kosong lah. Tapi dia tu tidak Islam lagi. Jadi Ummu Sulaim pun royaklah dia. Nak wiga apa kat aku sebagai mas kahwin. Nak wiga apa kat aku. Nak nikah ni. So nak wiga apa? So lagi mu ni tidak Islam. Jadi aku tidak halal berkahwin dengan kamu. Jadi bila gitu bila gitu Ummu Sulaim pun royaklah ke Abu Talhah buat syarat. Boleh mu nak nikah dengan aku. Mas kahwin dia masuk Islam. Jadi dengan kamu meluk Islam sekaligus menjadi mas kahwin pernikahan mu dengan aku. Jadi dia pun meluk Islam, lepas tu boleh nikah dengan Ummu Sulaim. Mak kepada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ni jadi anak tiri dia lah. Anak tiri kepada Abu Talhah. Itu. Jadi dia yang kita tanya Nabi. Jadi beliau sebenarnya bertanya tentang arak yang diwarisi oleh anak-anak yatim. Jadi pada ketika Allah Taala menurunkan ayat pengharaman arak ni, jadi anak-anak yatim banyaklah mewarisi daripada ayah-ayah mereka, daripada ibu bapa mereka arak. Jadi arak ni harta jugalah. Jadi Abu Talhah dia tanyalah Nabi, arak hak diwarisi oleh anak-anak yatim ni boleh ke tidak kalau kita tukar jadi cuka? Sebab bila turun ayat tu haram,
kena cuah, Nabi suruh cuah arak ni. Nabi suruh sahabat cuah. Jadi tak okey lah nak cuah ke. Sedangkan ni harta pusaka, harta peninggalan ibu bapa mereka ke. Kalau tukar jadi cuka boleh menjadi apa ni? Boleh buat pitih lah, tukar maknanya berguna juga untuk anak yatim. Kalau cuah habis gitu saja ke. Habis gitu saja. Jadi Nabi berkata, Nabi apa ni? Bila Nabi ni dalam cerita lain, dalam hadis lain, bila dia tanya Nabi tu, Nabi royak pergi cuah. Pergi cuah arak tu. Nuagan arak ni Nabi suruh cuah. Kemudian beliau bertanya lagi, bagaimana kalau aku jadikannya cukup ni? Inilah asal cerita hadis kita baca saat ni. Lagu mana kalau arak tu aku buat jadi cukup? Tak maulah tak rugi ke? Nabi jawab tak boleh. Nabi jawab tak boleh. Itu. Jadi jawapan Nabi SAW mengatakan tidak boleh tu menjadi sandar, menjadi hujah kepada ulama yang mengatakan bahawa arak ni najis. Arak tu sendiri najis. Yang ni bila kena tubuh badan kita, bila kena baju kita, tempat semaya kita, tak boleh lah. Kena ambil air semaya, kena basuh. Kena basuh. Tapi najis dia tidak serupa apa ni? Tidak serupa dengan anjing, dengan babi. Basuh macam biasa lah. Basuh macam biasa. Bila hilang dah, kesal dia, suci lah. Baju kita, tubuh badan kita yang terkena arak tadi. Jadi setengah ulama, jumhur ulama, majoriti ulama kata arak tu najis. Jadi hadis inilah yang menjadi asas kepada pandangan mereka tu. Batal. Jadi apa ni? Jadi batal ismaya. Batal ismaya. Kena arak macam kena kita ada ismaya. Sepak tahi ko gawo okey. Jadi kena ambil ismaya semula lah. Bas. Kena basuh. Kena basuh. Kena ambil ismaya semula. Kena ambil ismaya semula lah. Sebab dia najis. Batal juga. Batal juga. Macam darah lah, macam darah ke. Macam darah ke apa ni. Batal lah. Setengah ulama kata tak sebab sikit sangat. Tak. Tak apalah. Darah pun setengah ulama kata kalau setitik tak lah. Kalau banyak. Lawan nyamuk. Tak lah setengah ulama kata. Okey, tak apalah. Mana tadi? Yang kedua. Okey, bagaimanakah arak diproses menjadi cuka? Jadi lagu mana arak bila Abu Talha kata tadi, arak tadi aku boleh kada aku jadikan cuka. Ini proses lah. Proses nak buat arak jadi cuka. Jadi mengikut kaedah tradisional, terdapat beberapa cara untuk menukarkan arak menjadi cuka. Terdapat beberapa cara untuk menukarkan arak menjadi cuka. Kaedah pertama ialah dengan meletakkan bawang. Buah bawang merah dalam arak tu. Ataupun buah roti. Ataupun bubuh yis, mauripan. Dalam peraman arak. Tapi selepas berlalunya tempoh ia menggila. Yang ni arak tu bila dia siapa masa dia menggila lah kita kata istilah kita. Dia hilang buihnya. Jadi kita bubuh bawang merah ataupun roti ataupun yis menyebabkan dia tukar jadi cuka. Cara kedua dengan memindahkannya daripada tempat teduh ke tempat yang terdedah pada panas matahari. Daripada tempat teduh pindah ke tengah panas. Jadi cuka juga. Ini kaedah tradisional. Dan yang ketiga dengan mencampurkan arak dengan cuka. Campur arak, buh cuka dalam itu. Jadi arak tu kita tukar jadi cuka. Ni kaedah orang yang tahulah. Okay. Jadi kita sekadar sebut ni untuk sebab Abu Talha tanya tadi, lagu mana kalau aku buat arak tu tukar jadi cuka barulah tidak rugi. Barulah tidak rugi. Itu. Lepas tu yang ketiga
Ada kita kata tadi, berdasarkan hadis ni majoriti ulama kata arak tu najis. Majoriti ulama kata arak tu najis. Jadi adakah terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama tentang kenajisan arak? Adakah semua ulama sepakat mengatakan arak ni najis, ataupun ada juga perbezaan pendapat, khilaf dalam masalah ni? Ada ke tidak? Jadi sebenarnya dalam masalah ini para ulama telah berbeza pendapat. Maknanya boleh. Dalam masalah kenajisan arak ni najis ke tidak, ada perbezaan pendapat. Ada perbezaan pendapat, dan mereka terbahagi kepada dua kumpulan. Maknanya ada kumpulan satu berpendapat kata kata najis, kumpulan dua kata tidak najis. Tidak najis. Okey. Kumpulan pertama berpendapat arak adalah najis. Arak adalah najis kerana sifatnya yang menggila dan memabukkan. Jadi arak tu najis sebab sifat dia tu memabukkan dan menggila tu lah. Jadi itu pendapat yang pertama. Oleh itu sekiranya ia terkena pada badan, pakaian atau bekas, kena badan, kena tubuh kita, kena pakaian kita, kena bekas makan minum kita lah, pinggir makuk, maka kena basuh. Kena basuh barulah boleh digunakan. Maka ia wajib dibasuh seperti membasuh najis mutawassithah yang lain. Najis biasalah. Tidak serupa tidak serupa dengan dengan babi ke, tidak, anjing tidak. Jadi basuh seperti biasa. Ini adalah pendapat majoriti fuqaha dari kalangan Hanafiyah. Hanafiyah ni ulama-ulama bermazhab Hanafi. Malikiyah ulama yang bermazhab Maliki. Syafi'iyah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Hanabilah ulama-ulama yang bermazhab Hambali, Ahmad. Dan Zahiriyah ulama-ulama yang bermazhab Zahiri dan lain-lain. Maknanya boleh dikatakan majoriti ulama empat mazhab ni kata arak tu najis. Arak tu sendiri najis. Serupa dengan air kecil lah kita kata, serupa dengan air kecil, serupa dengan tahi dan lain-lain. Itu pandangan yang pertama. Kumpulan kedua pula berpendapat arak adalah suci. Suci pula. Sebaliknya, terbalik. Hak pertama kata najis, hak kedua kata suci. Ini adalah pendapat Rabi'ah bin Abdul Rahman. Ulama juga, cuma tidak terkenal sangat sebab dia tidak ada tidak ada anak murid yang ramai lah, tidak ada mazhab yang tersebar dengan meluas. Tapi dia ni guru kepada Imam Malik. Imam Malik buka mazhab Maliki. Jadi Rabi'ah ni tu guru pada Imam Malik. Maknanya orang alim sungguh lah. Orang alim sungguh. Laith bin Sa'ad Al-Muzani. Al-Muzani ni salah seorang tokoh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Mana dia tidak sependapat dengan ulama-ulama Syafi'i yang lain. Maknanya dia seorang kata suci. Ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i kata najis. Daud Zahiri dan lain-lain. Daud Zahiri ni tokoh dalam mazhab Zahiri. Dia ni kepala lah, penghulu kalau dalam mazhab Syafi'i, mazhab Zahiriyah, tokoh dia Daud Zahiri. Jadi Daud Zahiri kata suci. Orang lain, ulama-ulama lain dalam mazhab Zahiriyah kata najis. Jadi ada dua pandangan yang berbeza berkenaan dengan masalah kenajisan arak ni. Berkenaan dengan masalah kenajisan arak. Jadi ada dua kumpulan. Itu. Jadi sekarang ni kita tahu pula apakah dalil mereka, dalil masing-masing. Hak A kata arak tu najis. Hak B kata arak tu suci. Gapo dalil? Tak boleh kecek saja ke? Dalam bab agama ni, tak boleh wayak kita serah, tak boleh main serah. Dia kena ada hujah. Sebab ni agama. Sebab ni agama tak boleh. Kita nak bagi kita rasa tak boleh lagu tu. Dia kena ada alasan, sandaran yang kukuh daripada Quran kau, daripada hadis kau, daripada ijma' kau, daripada qiyas kau. Kena ada. Kalau tak boleh, kalau tak ada, royak saja tak ada, dulu orang reject. Orang tolak, tak terima pandangan tersebut. Okey. Jadi kumpulan pertama berpegang dengan firman Allah. Selain hadis yang kita baca tadi,
Nabi kata tak boleh dijadikan arak sebagai cuka sebab mengambil kira arak tu najis. Itu sah dalil mereka. Dalil Quran pula, tu dalil hadis, dalil Quran pula. Nak kemah. Nak kemah hujah dia iaitu ayat ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat dalam surah Al-Maidah ayat 90. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah. Ini perbuatan-perbuatan yang terkutuklah belaka ni. Adalah semuanya kotor. Dia kata kotor, rijsun kotor. Ataupun dalam bracket tu kata keji. Daripada amalan ataupun perbuatan syaitan. Yang ini sungai setan. Dengan manusia, dengan orang beriman tidak sesuai. Minum arak, berjudi, mengundi nasib, dan menyembah berhala tidak sesuai dengan orang beriman. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Itu. Jadi itu ayat. Itu ayat Quran yang menjadi hujah bagi kumpulan pertama. Bagi kumpulan pertama itu hujah mereka daripada ayat Quran. Daripada ayat Quran. Jadi Jadi kok mana? Kok mana ayat Quran ni menjadi hujah? Sebab dalam ayat ni Allah Taala kata arak, judi, sembah berhala dan menilik nasib adalah rijsun. Rijsun ni kotor. Kotor. Jadi kotor ni bila kata kotor gak bernajis lah. Kira-kiranya arak tu pun bernajis. Najis. Tak listu. Kalau listu batal ismaya. Batal ismaya. Kalau listu kena basuh. Kena bersuci semula. Jadi itu so. Lepas tu yang kedua dalam ayat ni juga Allah Taala kata fajtanibuh, maka hendaklah kamu menjauhinya. Suruh jauh. Maknanya benda tu kotor. Benda tu cemar. Benda tu cemar. Kalau benda tu suci, bersih, apa nak suruh jauhnya? Jadi kok tu dia kata. Kok tu. Itu satu. Selain itu mereka juga berpegang dengan hadis Abu Sa'labah. Tak pada dengan hadis ni. Hadis so lagi. Iaitu hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Seperti yang telah disebutkan dalam bab hukum menggunakan bekas ahli kitab. Dalam bab sebelum ni. 2 minggu lepas kita bicara. Okey. Apakah hukum menggunakan bekas yang digunakan oleh ahli kitab? Nabi kata boleh dengan syarat tak ada dah bekas lain. Dengan syarat tak ada dah bekas lain. Dan sebelum guna tu kena basuh dulu. Apa Nabi suruh basuh? Sebabnya kemungkinan besar ahli kitab ni dia minum arak. Okey. Dia guna bekas-bekas pinggir-pinggir tu untuk untuk masuk ataupun untuk letak babi ke apa ke. Jadi kemungkinan itu sangat besar. Jadi untuk lebih selamat basuh dulu. Bermakna arak tu najis lah. Bermakna arak tu najis. Mengikut kumpulan yang pertama. Mengikut kumpulan yang pertama. Jadi itu beberapa dalil yang mereka kemukakan. Dalil. Lepas tu kumpulan kedua pula berpegang dengan hadis Anas. Kumpulan kedua beberapa orang tadi, walaupun tak ramai, tapi berani. Berani, maknanya tak gogek sebab keberanian mereka, keyakinan mereka berdasarkan hujah. Bukan berdasarkan ramai. Kalau kira ramai agak, kalau tengok ramai apa buat ni. Apa kumpulan pertama majoriti ulama. Kuat mazhab, berpandangan gitu belaka. Tiba-tiba ada beberapa orang ni kata suci pula. Sebaliknya. Tak gagah sekali tengok kita kata. Kalau nak kira dari segi majoriti, hok berpandangan lagu tu macam tak gagah. Tapi mereka ada hujah. Ada dalil mereka. Jadi sebab tu mereka berani. Jadi keberanian ulama-ulama ni berdasarkan hujah. Bukan semata-mata berdasarkan bilangnya orang majoriti. Tidak kuat semata-mata dengan majoriti. Hak kuatnya bila ada hujah. Bila ada dalil. Tak apalah. Jadi kumpulan kedua pula berpegang
dengan hadis Anas. Hadis Anas ni tak ada sini, tapi ada dalam kitab Sahih Bukhari. Iaitu an Anas radhiyallahu anhu, kuntu saqiyal qaumi fi manzili Abi Talhata wa kana khamruhum yawma idzin al-fadikh fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munadiyan yunadi ala innal khamra qad hurrimat qala faqala li Abu Talhah ukhruj fa ahriqaha fa kharajtu fa haraqtuha fajarat fi sikakil madinati. Itu hadis dia daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia kata, pernah suatu ketika sedang aku menghidangkan air kepada beberapa orang tetamu di rumah Abu Talhah. Ini di rumah ayah tiri dia. Di rumah ayah tiri dia. Dia waktu bi air lah, hidang air. Air tu arak lah ke. Arak yang mereka minum ketika ni tidak ada lagi, maknanya halal lagi minum arak. Tidak diharamkan lagi minum arak. Pengharam arak ni kemudian tidak mari sekaligus dengan syariat. Jadi arak yang mereka minum pada ketika itu ialah al-fadikh. Al-fadikh ni arak hak diperbuat daripada perahan anggur. Perahan anggur. Jadi tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang membuat pengumuman yang berbunyi, ketahuilah bahawa arak telah diharamkan. Tiba-tiba ada orang mari pusing, duk laung lah laung sebab dulu tak ada mic ke apa tak ada speaker ke apa. Adalah seorang ditugaskan oleh Nabi untuk membuat pengumuman. Dia gilah kata, ayatlah arak telah diharamkan. Innal khamra qad hurrimat. Innal khamra qad hurrimat. Jadi bila dengar tu anak pun ayat. Ini cerita lagi lah. Lalu Abu Talha berkata kepadaku, ayah tinggi dia ayat pada dia, keluar dan tuangkan arak itu. Apa mana nak jemuh? Tuang, cuah lah, nak suruh. Masa standard gapo dia tak jemuh lah. Gapo maksud kalau Kelantan cuah? Cuah. Kalau tuang boleh lagi lah pun tuai juga ke? Lerak. Tak jadi juga lerak. Tak jadi ni masa standard gapo dia Alah kita jemuh itu. Buai dia, buai. Kalau kau lain pun buai kok, buai siapa kita buai juga ke. Air ni cuah. Tak gapo Siram. Dak. Kalau siram kena ada pokok kau ke. Ni cuah untuk tahu. Tak sedap tak jumpa. Tak apalah. Jadi bila gitu Abu Talha royak kepada Anas keluar dan tuangkan arak itu. Mana waktu bi arak tu pas cuah. Cuah. Aku pun keluar dan menuangkan arak tersebut. Cuah sajalah. Dan bila diharamkan ni cuah. Arak itu mengalir di jalan-jalan Madinah. Maknanya cuah banyak jugalah kan. Banyak juga sebab arak ni orang sipeh. Orang sipeh dalam tong dalam gapo. Maknanya berkala tu adalah banyak. Jadi bila turun ayat Allah Nabi kata haram ke cuah. Mengalir di jalan-jalan di Madinah. Maknanya banyak juga siapa mengalir tu. Bukan sebotol dua lah ke. Siapa anak kata mengalir di jalan-jalan Madinah. Banyak. Di jalan-jalan Madinah. Jadi ini dalil yang pertama bagi golongan yang kata arak tu suci. Kok mana? Kok mana mereka berhujah dengan hadis ni? Jadi mereka kata bukti bahawa arak tu suci sebab Nabi cuah. Nabi suruh cuah. Sahabat cuah tengah-tengah jalan ke. Tengah-tengah jalan. Kalau kita tak ada orang cuah najis. Tengah-tengah jalan tak ada ke. Sebab benda tu kotor, bangkai ke. Bangkai binatang ke mampu tak ada. Orang biar tengah jalan ke. Tidak. Sebab tahu dah benda tu najis, busuk dan seumpamanya ke. Jadi tidak. Tahu lain lah tempat dia kambuh ke dan sebagainya. Jadi arak ni kalau betul lah arak ni najis, sepatutnya tidak buat tengah jalan lah. Sebab bila buat tengah jalan kena kaki orang pula lalu kan. Jadi tak pasal-pasal tak pasal-pasal kena ambil air semaya pula. Jadi sebab tu dia kata ini dalil bahawa arak tu suci. Sebab sahabat pergi cuah tengah jalan gitu ya. Macam cuah air Milo lah kayak kita kata. Air Milo kau air teh orang nak nego kan tak habis. Tak habis jual, ia cuah tepi jalan. Tak apa kan, tidak najis.
Tak ada orang marah. Tak ada orang marah. Kita juga dengan arak. Kumpul yang kedua kata. Dari segitu. Selain itu mereka berhujah dengan kaedah asal bagi sesuatu adalah suci. Ini kaedah dalam usul fiqh lah. Asal sesuatu adalah suci. Sehingga ada dalil yang terang menerangkan, menjelaskan kenajisannya. Bagi mereka dalil kumpulan pertama tidak jelas menyatakan kenajisan arak. Jadi kumpulan pertama wa ari ayat Quran, wa ari hadis lagi dua tu, demo ni kata tak kukuh. Tak pandai lagi untuk mengatakan hadis arak tu najis. Tak pandai lagi. Sebab mereka pada dalil juga. Dalil mereka tak adil lah. Sahabat pergi buai tengah jalan. Kalau betul najis, kena pergi buai lain lah. Pergi curah dari laut kau, curah dari sungai kau, okey. Ataupun pergi kambuh kau, gali lubang, pakai curah situ. Barulah munasabah. Kalau benda tu najis. Ni tidak. Dah kata najis, curah gitu. Maknanya tidak. Tidak najis, suci setahu tu. Itu dalil mereka. Itu hujah mereka. Itu hujah golongan yang kedua. Jadi kalau nak kira dari segi dari segi dalil, masing-masing ada dalil. Masing-masing ada dalil. Itu. Lepas tu tak pandai lagi. Tak pandai lagi kemukakan dalil saja, tak pandai. Tak pandai awak hari dalil saja nak kemah. Nak kemah pandangan kita ni. Kena jawab pula kan. Kena jawab. Dalil kumpulan hak berlawanan dengan kita. Jadi kumpulan kedua ni dia jawab pula. Dah kumpulan pertama awak hari dalil dia, 3 dalil tadi. Dia jawab. Dia jawab. Kumpulan kedua jawab bahawa dalil tu tidak kemah. Tidak kemah. Jadi jawapan balas antara satu sama lain. Kumpulan dua jawab hak kumpulan pertama jawab hak kumpulan yang kedua. Lepas tu kita nilailah ke mana lebih kuat. Jadi kumpulan kedua mengkritik pendalilan kumpulan pertama dengan ayat Al-Maidah, dengan ayat 90 tadi. Jadi ayat tu tak boleh jadi dalil sebenarnya bagi kumpulan kedua. Bagi mereka kata ayat tu tak boleh jadi dalil. Bagi mereka ar-rijz tadi kan dalam ayat tadi diterjemahkan dengan makna kotoran. Dengan makna kotoran. Jadi mereka kata ar-rijz di sisi ahli bahasa tidak semestinya memberi makna najis. Bila kata kotor, bila kata benda tu kotor, adakah automatik dia najis? Tak. Okey. Ailiu. Najis ke? Memanglah kalau kotor ni maksud dia benda hak menimbulkan rasa jejek, rasa geli, rasa tak selesa lah. Jadi kita kata ailiu. Okey. Gapo lagi? Peluh. Jadi benda tu kotor ke? Kotor. Tapi adakah dia najis? Tak. Tidak semestinya benda tu bila Allah Taala kata kotor, maka dia automatik bernajis. Tidak. Jadi bagi mereka ayat tadi tak kemah nak kata kotor. Nak kata ayat tu kotor tidak kemah. Nak kata arak tu najis tidak kemah. Sebab Allah Taala tidak kata najisun. Sebab Allah Taala kata najis lalu Allah Taala kata rijisnya sebutlah najis, mudah. Bila kata rijis bermakna tidak jelas, tak terang. Tak terang. Bahkan ia juga boleh dipakai dengan makna kotoran. Yang merangkumi perkara yang najis, dia tidak najis. Rijis ni lebih luas makna daripada najis. Lebih luas makna daripada najis. Maknanya segala perkara yang menimbulkan rasa jejek, rasa geli. Rasa jejek, rasa geli kita kata. Riuk apa memanglah kita rasa geli, kita rasa jejek, tapi ia tidak najis. Jadi begitu juga perintah supaya dijauhi arak dalam ayat tersebut tidak semestinya kerana arak itu najis. Dalam ayat tu Allah Taala kata fajtanibuh, maka jauhilah arak. Adakah Allah Taala suruh jauh tu sebab kerana dia najis? Tak, dia mula kata suruh jauhi tu sebab dia mabuk lah. Sebab arak tu mabuk, bukan sebab arak tu najis. Bukan sebab arak tu najis. Seperti mana Allah Taala suruh jauhi judi. Judi tu najis ke? Judi tu lagu mana? Tidak najis, tapi dia tu buruk, menimbul kesan buruk dalam kehidupan orang hak judi, menilik nasib. Tidak najis, tak ada najis lagu mana arak tu. Judi najis lagu mana sebab tak ada pun ain dia, zat dia tu tak ada pun. Nak kata najis kan? Jadi kotor situ tu maknanya kotor dari segi lain lah.
Dari segi maknawi. Begitu. Itu apa ni, hujah. Dia kritik lah, dia jawab pula hujah golongan yang pertama. Maknanya ayat Quran mereka pakai situ dengan makna najis tidak tepat. Tidak tepat, tidak kemah. Tidak kemah. Kumpulan kedua mengkritik pula. Kumpulan kedua majoriti ulama kritik pula. Mengkritik pendalilan kumpulan pertama. Bagi jawab. Maknanya tapi tak balah. Ini orang kata balah kira-kira. Balah kita kata bertukar pandangan lah. Bertukar pandangan. Barulah kita nampak tengok ke ulama-ulama kita cerdik lah. Maknanya nak boleh kau tu buat sesuatu hukum tu. Bicara bertukar pandangan sakit lah kita kata. Barulah tu buat sesuatu keputusan. Tidak mudah. Tidak mudah. Supaya apa? Supaya apa ni? Semua orang kata ke? Semua orang kata keputusan apa? Keputusan kerajaan ke? Tu maya penjarakan sosial ni dalam apa ni? Dalam semaya tu. Semua kata tu konspirasi Yahudi. Konspirasi Yahudi kau gapo ke? Tidak tak boleh kata gitu sebab nak boleh waktu buat sesuatu keputusan tu baca pelbagai pihak. Okey. Mufti dengan doktor, kumpul belaka maklumat data yang ada barulah tubik keputusan. Orang panggil fatwa. Kalau salah pun, kalau salah fatwa tersebut tak dapat sesuatu pahala. Kalau betul dapat 2 pahala. Ini tidak ada kemungkinan apa ni? Tidak sia-sia lah. Okay. Tetap boleh pahala ke mana-mana pun. Nak boleh buat tubik sesuatu pendapat ni tidak mudah. Jadi kumpulan kedua pula kritik. Kumpulan kedua pula kritik. Jawab pula kumpulan pertama tadi. Kalau kumpulan pertama kata dalil bahawa arak tu tidak suci sebab sahabat pergi curah tengah jalan. Sebab sahabat pergi curah tengah jalan. Tu dalil. Tu je dalil untuk mengatakan arak tu suci. Jadi kumpulan kedua mengkritik pendalilan kumpulan pertama dengan mengatakan perintah Nabi supaya arak dituang di jalanan bukan kerana arak tu suci, bahkan kerana tidak ada longkang untuk mengalirkan sisa-sisa buangnya. Kita ada longkang ya ke? Tak ada longkang. Jadi buailah tepi-tepi jalan. Tu dah sebabnya. Kalau ada longkang cakap aduh suruh play longkang. Gi. Apa ni tepat dia. Untuk mengeluarkannya ke Madinah adalah suatu perkara yang menyukarkan. Nak peku pula arak tu banyak tu. Arak nak pergi waktu keluar Madinah buai daripada luar Madinah itu suatu perkara yang susah. Okey, suatu perkara yang susah. Jadi untuk mengelakkan kesukaran, kesusahan, maka buai situ. Apatah lagi arak yang dituang tidaklah begitu banyak. Sehingga boleh terkena kaki orang yang lalu-lalu. Dia kering dululah kita kata. Tidak kata lepoh banjir dah. Kita kata banjir Madinah tu tergelar ke. Sekat betis, sekat pohon. Dak. Kering lalulah. Jadi dah lah. Kalau kata najis kalau kata najis bermakna dah sangat. Arak tu untuk kering. Bila kering, kalau kita belajar dalam fiqh, bila kering kena cahaya matahari, hilanglah kenajisan tersebut. Hilanglah. Tak ada lah kesan najis di jalan tu. Selain itu jalan-jalan tersebut bukanlah tempat sembahyang. Apatah lagi jalan itu bukan tempat semaya. Jadi tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Jadi kumpulan kedua, kumpulan pertama nak menguatkan juga. Nak menguatkan juga pandangan mereka. Nak menegaskan juga, nak jawablah. Nak jawab, nak mengkritik balik dalil kumpulan yang kedua yang mengatakan arak tu suci. Yang mengatakan arak itu suci. Jadi itulah itulah kesimpulan ataupun kesudahan daripada perbincangan ni melahirkan 2 pendapat. Ada pendapat kata ada pendapat majoriti mengatakan arak tu sendiri najis. Jadi kalau kena tubuh kita, kalau kena pakaian kita kena basuh lah. Kena basuh, kena ambil air semaya semula. Dan pendapat kedua kata arak tu suci. Mana kalau kena arak tak kena basuh ke apa? Okay. Cuma kalau kita basuh tu semata-mata kerana kita rasa tak selesa lah melekit ke apa ke. Itulah. Bukan kita basuh kerana dia tu najis. Itu pandangan yang kedua. Jadi terpulang lah ke. Terpulang. Tapi majoritinya dia pakai arak ni najis. Arak ni najis. Cuma tak timbul masalah sangatlah bagi kita sebab jauh benda ni daripada kita ke.
Jauh benda ni pada kita. Tiba-tiba nak kena aruk nak kena mana ke? Nak kena mana? Payah kat lah ke? Alhamdulillah moga tempat kita ni terjagalah, terpelihara. Terpelihara. Tapi mungkin bagi setengah orang kerja di tempat-tempat, mungkin ada orang Islam kerja tempat-tempat menyediakan benda-benda tersebut, mungkin boleh terkena. Jadi mungkin sesuai lah pandangan yang kita bincang saat ni pada dia. Hak mana hak lebih sesuai. Boleh pakai. Boleh pakai. Itu. Jadi itulah berkenaan dengan kenajisan arak ni, najis ke tidak arak ni. Jumhur ulama kata najis. Jumhur ulama kata najis. Dalil dia macam kita ayat dah tadi. Pun begitu, ada juga beberapa orang ulama yang mengatakan ianya suci. Ianya suci. Tapi kalau tengok dari segi dalil macam kukuh lah, dua-dua kan. Macam ada alasan lah. Ada alasan lah dua-dua tu. Jadi kita boleh pakailah mana-mana pendapat. Itu. Kumulai tamu. Tukar. Oh ya. Betul limbah. Betul. Sini kumpulan pertama mengkritik pendalilan kumpulan kedua. Kritik waktu tu. Sebab hak ni pertama kritik kedua. Betul dah. Okey. Tukar situ. Jadi itulah perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Bab yang seterusnya kita akan sambung di kesempatan yang lain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.